وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شكر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, saudara-saudara, sebelumnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran untuk panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini Allah izinkan kita untuk berada di dalam taman-taman syurga di dunia. Itulah dia majlis ilmu. Mudah-mudahan kita Allah bekalkan syurga yang sebenarnya di akhirat, yang mana terdapat sesuatu yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, tak pernah terlintas di hati kita punya. Karena itu berita dari Allah dalam hadis kursi, bukan Quran ya, hadis kursi. Apa kata Allah? A'dadtu li ibadi, aku sediakan untuk hamba-hambaku, fiha, di dalamnya, dalam surga itu, ma la aina ra'at, sesuatu yang tak pernah dilihat oleh mata. Mata tak pernah tengok lawanya, cantiknya, menariknya, egiknya. Tengok membaca ta'alqiyah putih, egik. Wala udhunun sami'at, dan sesuatu yang tak pernah terdengar oleh telinga. Telinga tak pernah dengar, merdunya, sedapnya, lazatnya. Wala khatara ala qalbi bashar, dan sesuatu yang tak pernah terlintas di hati kita. Terbayang pun tak tahu, cuma nak bayang pun tak hati dalam syurga ya. Tak usah kena cerita, nak bayang pun tak hati. Jadi mudah-mudahan kita dapat syurga yang kita idam-idam tentu. Kerana itulah dia kejayaan yang paling baik, kejayaan yang paling besar apabila Allah anugerah kita dengan syurga. Nak masuk syurga syaratnya susah, ada dua je. Yang pertama beriman dan beramal soleh. Bila beriman dan beramal soleh, beriman saja tak cukup. Beriman dan beramal soleh. Apa arti beriman? Percaya sungguh-sungguh dengan rukun iman yang 6 tu. Tidak ada syak, tak ada zon, tak ada waham. Percaya 100% kepada rukun iman yang 6 tu. Rukun iman yang 6 tu semua orang dah belajar. Sejak 2 dah belajar dulu tu. Pertama, percayakan Allah. Kedua, percayakan malaikat. Ketiga, percayakan Rasul. Keempat, percayakan kitab-kitab. Kelima, percayakan hari kiamat. Yang keenam, percayakan qadar dan qada. Percaya betul-betul. Itu beriman ya. Amal soleh artinya apa saja kita buat mesti ikut cara Islam. Itu namanya amal soleh. Whatever you do must be in accordance with the teachings of Islam. Karena Allah dah khabar kepada kita. Dan surah Ali Imran ayat 85 kata Allah, wa man yabtaghi ghairal islam dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin.
barang siapa mencari satu cara hidup lain daripada cara hidup Islam, tak nak ikut Islam, nak ikut cara hidup lain, falan yuqbala min, maka sekali-kali tidak diterima oleh Allah darinya. No way Allah will accept. Wa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat nanti dia tergolong dalam golongan orang-orang yang rugi. Nak kena rugi ke Islam. Bila beriman dan beramal soleh, garanti dapat syurga. Allah dah janji. Allah mana pernah mungkin janji. Beriman dulu. Lepas beriman, amalkan apa yang kita iman itu. Karena bila kita beriman, kita amalkan. Itu nama beriman. Kita beriman bahawa semayang itu wajib, kita semayang. Kita beriman bahawa judi itu haram, kita tak judi. Kita beriman bahawa zakat itu wajib, kita zakat. Kita beriman bahawa puasa itu wajib, kita puasa. Itu namanya beriman, ya. Yang kedua, beramal soleh. Apa saja kita buat mesti ikut cara Islam. Sebab Allah datangkan 5 hukum. Yang pertama wajib, yang kedua haram, yang ketiga sunat, yang keempat makruh, yang kelima harus. Kelima-lima hukum ini meliputi segenap aspek kehidupan. Kelima-lima hukum tu semua ada. Dalam apa bidang pun ada 5 hukum tu. Apa itu wajib? Dibuat dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Kedudukannya mesti buat. Apa itu haram? Dibuat berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Kedudukannya mesti ditinggalkan. Apa itu sunat? Dibuat dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kedudukannya elok buat, elok. Apa itu makruh? Dengan jual video nama makruh tu. Apa itu makruh? Dibuat tidak berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Kedudukannya elok ditinggalkan. Apa itu harus? Dibuat atau ditinggalkan tidak berpahala dan tidak berdosa. Kedudukannya tepuk dada, tanya selera. Nak buat pun sila, tak nak buat pun sila. Tapi yang harus tu bila kita laksanakan, dia tak tinggal harus. Dia bertukar hukum. Yang harus tu boleh jadi wajib, boleh jadi sunat, boleh jadi makruh, boleh jadi haram. 4. Betul. Asalnya harus, tapi bila kita laksanakan dia bertukar hukum. Tidak dia jadi harus. Dia boleh jadi wajib, boleh jadi sunat, boleh jadi makruh, boleh jadi haram. Tadi tinggal harus lagi, ya. Contoh makan, makan tu harus. Berwajib makan semua dosa kita tak makan. Boleh haram makan, tak ada haram. Tapi bila kita makan, dia boleh jadi wajib, boleh jadi haram, boleh jadi sunat, jadi makruh. Bila jadi wajib, bila udah buluh, tahu buluh, tak makan, apa? Tak makan, tumpuk. Ketika itu wajib dia makan. Bila makan haram, makan benda-benda yang diharamkan oleh Allah. Makan babi haram, makan anjing haram, makan biawak haram, makan tikus haram, makan ulu haram, makan katak haram, itu haram. Jadi haram. Bila makan jadi sunat, bila kita nak makan, kita doa dulu. Baca doa dulu nak makan tu. Kemudian cukur yang terdekat. Kemudian ada nak makan dah. Dapat pahala sunat. Bila makan makruh, bila kita makan tak ikut adab-adab yang sepatutnya kita lakukan. Terus makan je, tangan kiri, tangan kiri, jalan ke tu, makruh. Ambil nasi tu kepak-kepak lambung kat atas, sambung dengan mulut, makruh. Bukan haram, itu makruh. Dia tak faham dari mana. Kalau tak faham benar-benar pun, itu makan jadi makruh, ya. Dia tak tinggal harus. Hukum asalnya harus, tapi boleh jadi wajib, boleh jadi sunat, boleh jadi haram, boleh jadi makruh. Alright, untuk malam ini kita sambung pembacaan kita. Kalau sudah saya tak datang, kerana ada kejadian besar yang berlaku pada diri saya. Sultan pun tak datang, ya. Sebab itu saya tak datang. Bulan ini kita sambung lagi pembacaan kita, iaitu pada muka surat hujung ni, dah habis ni. Lepas ini tamat kita ni. Tempoh kan malam ni. Bila dah habis tajuk ini, insyaAllah kita tamat kita ni, ya. Iaitu tajuk misal ni, cerita dosa-dosa besar. Ada 93 contoh-contoh yang bagi tentang dosa-dosa besar. Penghujungnya muka surat 378. Jumpa mana yang ada kitab. Yang tak ada kitab, lend me your ears, dengar je dah. Mana tak ada, mana baca kitab. Ngaji ni adabnya nak kitab. Barulah kita dapat apa? Dapat boleh rujuk balik. Itu adab ngaji. Kalau tak ada kitab,
Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Itu aja. Tak apalah, mana Melayu tak ada. Nah, jadi malam ni kita bicara tentang contoh-contoh dosa besar. Ada 93 dosa besar contoh ni. Malam ni tak tahu apa boleh ambil. 93 contoh dosa-dosa besar. Dosa ni ada berbagai-bagai jenis. Ada dosa besar, ada dosa kecil, ada dosa zahir, ada dosa batin, ada dosa sedar, ada dosa tak sedar, ada dosa tahu, ada dosa tak tahu, ada dosa sengaja, ada dosa tak sengaja. Apa? Allah hilang dan menghilang. Sekali lagi. Ada dosa besar, ada dosa kecil, ada dosa zahir, ada dosa batin, ada dosa sedar, ada dosa tak sedar, ada dosa tahu, ada dosa tak tahu, ada dosa sengaja, ada dosa tak sengaja. Berapa? 10. Bukan kecil dia, tapi sebab yang pertama dosa kecil menjadi dosa besar. Ya. Meringan-ringankan dosa kecil jadi dosa besar. Alah dosa kecil jadi dosa besar, ya. Alah kami agakkan dosa kecil aja jadi dosa besar. Yang pertama. Yang kedua, merasa tidak takut dengan dosa kecil. Dia tak ada takut dengan dosa kecil. Aku susah, nanti aku tahajud dalam kerana hilang dosa itu jadi dosa besar. Ya. Yang kedua. Yang ketiga, kenapa dia tak rasa takut dengan dosa kecil tu? Yang kedua, ya. Yang ketiga, istiqamah melakukan dosa kecil. Jadi dosa besar. Asal keluar rumah pakai seluar pendek, asal keluar rumah pakai seluar pendek, itu dosa kecil tu. Tapi kalau dah berhenti 4 kali, seluar pendek jadi dosa besar. Itu yang ketiga. Yang 6 tempat, ya. Yang keempat, berasa megah melakukan dosa kecil. Tengok aku ni, dalam hati tapi tak tahu orang. Kenapa tak tahu? Megah tengok. Umur dah 81 tahun tapi pakai seluar pendek lagi. Megah kasi tengok, I am very sporting. Tak jadi dosa besar tau. Itu nombor 4. Nombor 5, menunjuk kepada orang. Dosa kecil itu menunjuk kepada orang. Saya buat dosa kecil, tangkap gambar pakai seluar pendek. Tangkap gambar dengan Facebook itu hantar dalam TikTok. Hantar dalam Facebook. Semua orang tengok. Saya friend saya 5,000 orang friend dalam Facebook ni. Apa orang tengok Nabi Ibrahim pakai seluar pendek. Tahu? Jadi dosa besar. Faham ke ni? Menunjuk kepada orang. Dan yang keenam, kalau dosa kecil itu dilakukan oleh orang-orang yang ada pengaruh, jadi dosa besar. Kalau dosa kecil itu dilakukan oleh Tok Imam, mana kita imam tadi, jadi dosa apa? Dosa besar. Kalau dosa kecil itu dilakukan oleh Tok Bilal kita ni, tu jangan doktor. Jadi dosa besar. Kerana dia jadi ikutan orang ramai. Kalau dosa kecil itu dilakukan oleh Cik Buzul ni, dosa masjid, jadi dosa besar. Kalau dosa kecil itu dilakukan Haji Ibrahim, jadi dosa apa? Dosa besar. Kenapa? Kerana dia jadi ikutan orang ramai. Kenapa orang pakai seluar pendek? Kalau Haji Ibrahim pakai seluar pendek kan? Jadi dosa besar kan? Itu 6 tempat. Jangan paling benar melakukan dosa-dosa kecil. Kerana dosa kecil itu boleh jadi dosa besar. Siapa lalu nanggur yang kena? Saya tengok nak ada gambar mana orang lalu nanggur. Lantaklah tak ada aku sampai masuk latihan. Ada orang tahu tu? Ada. Jangan ya. Kerana bila dosa besar, dia akan dimasukkan ke lama menol. Dia kena taubat baru habis. Baru tak hapus dosa-dosa. Dosa kecil dia hapus dengan kebaikan yang kita lakukan lepas itu. Bila semayang, gugur segala dosa kecilnya. Bila ambil uduk, gugur segala dosa kecilnya. Bila dia infak, dia sedekah, gugur segala dosa kecilnya. Dia wirid zikir, gugur dosa-dosa kecilnya. Itu dosa kecil. Tapi bila dah jadi dosa besar, kenapa? Kena bertaubat. Taubat apa nama keluarnya? Taubat nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, taubatlah kamu kepada Tuhan dengan taubat yang sebenar-benarnya. Namanya taubat nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Nah, mudah-mudahan Tuhan kamu akan memaafkan segala kesalahan-kesalahan kamu. Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan memasukkan kamu dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Itu suruh kita taubat ya. Taubat dari syaratnya. Cerita lain ya.
Cara taubat tu 3. Yang pertama menyesal sungguh-sungguh, tidak susah. Ya, menyesal sungguh-sungguh atas perbuatannya. Yang kedua ditinggalkannya perbuatan itu, tak buat lagi. Yang keempat dia berazam tak nak lakukan, buat dosa itu lagi. Ya, dan kalau itu, kalau dosa dengan Allah, habis terhapus. Tak ada dosa lagi. At-taibu minadz dzambi kaman la dzambala. Orang yang taubat dari dosanya seperti orang tak dosa. Itu cara nak taubat dari dosa besar, ya. Kemudian kalau ada sangkut dengan manusia, selesaikan dengan manusia. Itu contoh lain taubat, ya. Selesaikan dengan manusia. Hak manusia terhadap manusia yang lain ada 4. Yang pertama maruahnya, selesaikan. Yang kedua agamanya, selesaikan. Yang ketiga hartanya, selesaikan. Kalau ada hutang, bayar. Kalau tercuri bawa orang, tak halal atau bayar harganya, itu harganya. Yang keempat keluarganya. Mana tahu ada nampak anak orang kan pergi minta maaf pada bapaknya atau penjaganya. Baik untuk pagi ni, petang ni, petang pula. Pagi pun bukan petang pula, malam ni. Kita sambung pembacaan kita, iaitu dosa-dosa besar. Yang pertama dosa besar ialah syirik akbar. Apa itu syirik? Menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Kalau nak masuk syurga, jangan harus syirik lagi. Jangan menyekutukan Allah. Jangan nyembah selain dari Allah Ta'ala. Nak sembah hanya Allah saja. Jangan nyembah patung, jangan nyembah lembu, jangan nyembah matahari, jangan nyembah api, jangan nyembah gunung. Ya, nak sembah hanya Allah saja. Ya. Itu selalu kita tahlil itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya. Tidak ada Tuhan yang sebenarnya melainkan Allah. Hanya Allah saja. Tadi kita dah lafaz dah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikaulah kami menyembah dan akan dikaulah kami minta pertolongan. Hanya Allah saja. Itu yang pertama syirik, ya. Syirik itu ada 3. Setengah ulama mengatakan 4. Tapi yang masyhurnya 3. Yang pertama namanya syirik jali. Syirik yang nyata, terang. Macam dia nyembah matahari, syirik jali. Jali, jim alif lam ya, syirik jali, nyata, terang, nampak kita. Atau dia nyembah api, syirik jali. Atau dia nyembah patung. Atau dia nyembah berhala. Itu syirik jali tu. Atau dia nyembah lembu. Atau dia nyembah naga. Dia nyembah gajah, apa saja selain Allah Ta'ala. Itu namanya syirik jali. Itu kafir. Bukan saja dosa, itu kafir. Kalau tak masuk surga dah. Jangan sekali-kali mensyirikkan Allah. Allah kata apa? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Hujung sekali surah Al-Kahfi. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa berharap untuk berjumpa dengan Tuhannya, nak jumpa dengan Tuhan syurga aja letak tak ada tau, nak ada tak dapat. Tuhan tak izinkan. Maka hendaklah dia beramal dengan amal soleh dan jangan sekali-kali mensyirikkan Allah dengan sesuatu daripada hamba-hambanya. Itu dia. Itu syirik. Namanya syirik jali. Jangan. Yang kedua namanya syirik khafi. Ini orang tak sedar. Banyak orang tak sedar kerana dia tak belajar. Dia tak tahu apa benda yang menyebabkan dia syirik. Lalu dia membuat satu tu rupanya syirik. Dia tak sedar kerana dia tak belajar. Ngaji tauhid tak siap. Sampai ngaji wajib tauhid dia Ibrahim lantak dia bukan ustaz dia cikgu punya. Tunggu kan ngaji. Balik lepas mayang balik. Betul dia tak tahu apa benda-benda yang menyebabkan dia jadi syirik. Itu namanya syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Dia tak sedar. Contoh apa? Dia pangkat besar. Pengarah ke CEO ke apa-apa lah pangkatnya besar. Dia jemput dia tu berceramah, merasmi ke satu majlis. Dia pun datang lah. Datang merasmikan satu majlis. Ya. Di depannya tengoknya ada orang Islam, ada orang Kristian, ada orang Buddha, ada orang Hindu, ada orang apa selain Islam dah. Semua golongan di depan tu. Nak ngambil hati semua orang, dia pun bersyarat. Semua agama adalah baik. Syirik tu tak sedar tau. Dengar elok. Semua agama adalah baik. Betul ke semua agama adalah baik? Tuan-tuan, puan-puan, betul ke semua agama itu baik? Betul tak?
Salah. Yang baik apa? Hanya Islam aja. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang sebenarnya diridhai oleh Allah hanyalah Islam. Yang lain Tuhan tak redha. Tadi dah saya baca ayat. Wa man yabtaghi ghairal islami dina. Barang siapa mencari satu cara hidup lain dari Islam, maka sekali-kali tidak diterima Allah darinya. Nah, dan di akhirat nanti orang itu tergolong dan golongan orang-orang yang rugi. Tapi dia mengatakan semua agama adalah baik. Mana ada yang baik? Yang baik ada Islam aja. Agama yang lain semua tak baik. Hinduism tak baik, Buddhism tak baik, Christianity tak baik, Bahaiism tak baik, komunisme tak baik, sekularisme tak baik, semua tak baik. Yang baik hanya Islam saja. Ada kan? Itu syirik khafi, syirik yang dia tak sedar. Ya, banyak orang itu menyamakan Islam dengan Hinduism, menyamakan Islam dengan Buddhism, menyamakan Islam dengan komunisme, menyamakan Islam dengan sosialisme. Itu semua syirik itu. Syirik itu maksud akal. Ini syirik dua ni kafir. Sama ada jadi atau khafi. Itu syirik kafir ya. Yang ketiga syirik asghar, syirik kecil. Syirkul asghar. Alif sad ghain ra. Asghar, syirik kecil. Yang ini tak ada kafir. Tapi dosa besar. Nah, dia tak ada kafir tapi dosa besar. Apa tak? Masuk neraka dulu. Udah tak apa-apa juta tahun masuk neraka, bawa keluar dari neraka dapat masuk syurga. Nah, syirik asghar. Apa dia? Nabi pernah bersabda, aku yang aku takutkan kamu, bukan dari dia takutkan kita ni. Nah, lebih aku takut daripada terima, iaitu syirik yang kecil. Ditanya sahabat, wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Apa yang dikatakan syirik kecil ya Rasulullah? Jawab baginda, ar-riya'u, riya'. Riya' itu apa? Buat apa saja ibadah bukan kerana Allah. Itu namanya riya'. Saya ngajuan bukan kerana riya'. Saya ngajuan kenapa? Kerana nak ini. Nah, tadi dah dapat dah. Jadi itu saya boleh bersemangat ngajuan kerana ini. Kenapa dia? Nak ke mana? Nak ingin belum? Itu riya' tu. Dah dapat dah ni. Itu sebabnya saya mencari aja buat petang malam ni. Kalau dah dapat, cuba kalau tak dapat, mana-mana. Itu riya' ya. Buat atau tinggal atau satu ibadah bukan kerana Allah. Itu riya'. Sedangkan apa saja kita buat mesti semata-mata kerana Allah. Saya ngajar ni bagi orang seronok, orang tertarik gunakan perkataan-perkataan yang bombastik, perkataan yang tinggi-tinggi. Yang orang lain tak tahu. Sebenarnya saya pun tak tahu. Gunakan perkataan apa? Fenomena, manifestasi, proklamasi, lagi apa? Organisasi, lagi apa? Paradigma. Saya pun tak tahu, tapi sebut juga. Biar orang tengangin, ada yang ustaz katanya. Hebat menurut perkataan-perkataan dia. Tengangin orang semuanya, rupanya dia pun tengangin. Itu namanya dia. Sebenarnya dia. Itu syirik kecil namanya. Ada lagi satu syirik, tapi ini dipertikaikan oleh ulama. Namanya syirik harus. Syirik harus, itu nomor 4. Tapi yang ini dipertikaikan oleh setengah ulama. Mana ada syirik harus? Syirik semua haram, tak ada yang harus. Ya. Tapi yang ulama yang ini, dia mengatakan syirik harus. Iaitu buat ibadah kerana takutkan neraka. Buat ibadah kerana nakkan syurga. Itu syirik harus namanya. Syirik tapi harus. Tak masuk syurga, tak masuk neraka, tak berdosa dan tidak berpahala. Itu hukumnya harus. Apa dia harus? Dibuat atau ditinggalkan tidak berpahala dan tidak berdosa. Itu 4 jenis syirik. Yang mana tak? Yang mana tak tuan-tuan dan puan-puan? Yang pertama syirik jali. Yang kedua syirik khafi. Yang tiga syirik kecil. Yang keempat syirik harus. Mana tak? Dah tak jawab. Mana tak? Satu pun tak ada. Jangan syirik langsung. Jangan ada syirik buat semata-mata kerana Allah. Sebab itu kita apa kita buat ada niat lillahi ta'ala. Ada dah? Semayang lillahi ta'ala, haji lillahi ta'ala, puasa lillahi ta'ala. Apa saja. Kerana Allah perintah kau itu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan kamu tidak diperintahkan untuk membuat sesuatu melainkan mukhlisin, ikhlas semata-mata kerana Allah. Lahuddin kerana agama. Jangan kerana lain daripada itu ya. Itu pertama syirik. Nama syirik yang syirik akbar.
Itu yang pertama. Yang kedua nama syirik asghar. Ini yang kedua ni. Patutnya saya huraian ni. Yang nombor dua. Syirik asghar tu syirik kecil. Kalau saya ceritakan syirik kecil tadi ya. Berdosa saya. Tapi berdosa ni dosa besar. Lama ke sekejap masuk nerakanya. Kalau syirik kecil ni tuan-tuan dan perempuan. Lama ke sekejap masuk nerakanya. Lama. Nah, jangan sekali-kali mensyirikkan Allah. Syirik besar pun jangan, syirik kecil pun jangan. Yang kedua, syirik asghar. Itu ada dalam kitab ni. Yang ketiga marah. Tahu marah? Nak meto aja. Tahu meto? Ya Allah, tak tahu orang kata tahu apa meto. Ni cakap nak orang perempuan tahu. Meto apa meto? Marah saja. Tu bila kita marah. Tu iman marahnya. Apa tu iman ni baca sabihah Isra' ni baca lagi inna atayna apa tak sah ni marah ni. Lagi apa? Ustaz marahnya. Ustaz ni lama mengajar. Ya Allah, lugu teman-temannya. Marah juga. Kalau sekejap pun marah juga. Dalam bahasa tasawufnya marah tu apa dia? Ghadab. Kita nak marah aja. Ghadab. Ghair. Ghadba. Ghadab. Nak marah aja. Semua nak marah. Kalau sekejap marah, kalau sekejap penuh, ya Allah, sudah tak minit dah putih. Habis tak berbalik ini dah pagi ni katanya. Nak marah saja. Hujan pun marah, panas pun marah, harga barang naik pun marah, harga barang turun pun marah. Tapi duit punya marah juga. Itu ghadab tu perbuatan yang dimurkai Allah Ta'ala. Jangan nak marah saja, nak meto saja. Tak boleh ya? Kita mesti jadi orang yang penyantun. Ya. Sebab Nabi Muhammad mana pernah marah betul-betul. Kalau diri dia, peribadi dia dihina, dia tak marah langsung. Nabi Muhammad contoh yang terbaik bagi kita. Sebab Allah suruh kita ikut dia. Kerana dia adalah yang terbaik. Paling penyantun dia lah. Paling penyabar dia lah. Paling hebat ibadahnya dia lah. Dia orang yang terbaik. Sebab itu disuruh kita ikut dia. Kerana dia yang terbaik. Kalau dia tak baik, dia suruh ikut pun. Macam mana Allah suruh ikut dia? Laqad kana lakum fi Rasulillah ujung apa? Uswatun hasanah. Sesungguhnya dalam diri untuk diri kamu, dalam diri Rasulullah itu adalah ikutan yang terbaik. Itu suruh ikut, paling penyantun dia lah. Tak pernah dia marah. Tapi kalau peribadi dia, kalau hak Allah nak jaga. Siapa yang lalu menentang dia, tak ada siapa yang berani menentang dia. Kalau hak Allah, kalau hak Islam, hak agama, perang pun boleh, berbunuh-bunuh pun boleh. Tapi kalau hak diri dia tak ada, lantaklah dia ni macam mana pun, dia tak marah. Ada satu ketika tu dia pergi berdakwah di Taif. Mau dibaling dengan batu, dibaling dengan najis, dibaling dengan kayu, dibaling dengan apa saja yang ada di kanan mereka, sehingga berdarah-darah badannya. Malaikat pun geram malaikatnya. Minta izin dia, malaikat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan kami mengumpak kepala orang di Taif dengan bukit-bukit yang keliling Taif ni. Di Taif itu banyak bukit tau, ada Jabal Rahmah dan sebagainya. Biar kami empat dengan tu, baru dia suruh. Jawab Nabi, jangan. Jangan. Mereka buat itu bukan kerana menghina aku, bukan nak marahkan aku. Mereka buat itu kerana mereka belum mengetahui tentang kebenaran. Dia tak tahu tentang Tuhan. Dia tak tahu siapa sebenarnya Tuhan. Ya? Di doa kepada mereka. Itu kalau ada diri dia dihina, ya? Di doa kepada mereka. Apa doanya? Masyhur doa ni. Semua hafal doa tu. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaum aku, sesungguhnya mereka ini belum mengetahui. Itu Nabi Muhammad suruh kita ikut, dan dia orang yang terbaik. Kalau Ibrahim dah datang kamu gajah, dibaling dengan batu, dibaling dengan kayu, dibaling dengan najis, dibaling dengan apa-apa yang jumpa dengan batu, apa dah? Malaikat bergerak. Wahai Ibrahim, izinkan kami mengumpak kepala orang kamu gajah dengan batu gunung-gunung dekat ni, ketunggal apa dengan kita ni. Apa jawab Ibrahim agak-agak tuan? Apa jawab Ibrahim? Tampil kan? Surah Ibrahim ya. Ini Rasulullah tak ada itu. Itu nak jangan marah ya. Marah tu hukumnya berdosa, sifat mazmumah, sifat yang dikeji. Jangan marah-marah. Marah yang ditolak oleh kebaikan, kebatilan ditolak
ada ditolak oleh kebaikan. Artinya kebatilan dengan bukan kebaikan, di kebatilan, marah yang batil, marah yang dilarang oleh Allah Taala, ya. Itu yang ketiga. Ingat ya, yang pertama syirik, yang kedua syirik kecil, yang ketiga marah yang ditolak oleh kebatilan. Nah, ya. Nah, artinya Tuhan tak suka, Nabi tak suka, orang saleh tak suka, jangan marah saja. Patutnya kita menjadi orang yang penyantun, menjadi orang yang penyabar. Orang sabar ni besar pahalanya, tahu tuan. Di antara mereka yang masuk syurga tanpa hisab ialah orang yang sabar. Siapa tanda angkat tangan? Siapa tanda? Masuk syurga tanpa hisab. Terus masuk syurga je. Ini janji Allah ni. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya mereka-mereka yang sabar itu pahala mereka tidak dapat dikira berapa banyaknya. Terlalu banyak. Orang sabar. Siapa tanda angkat tangan? Nah, jadi kita hendak jadi orang yang penyabar. Nah, lagi dosa yang keempat, dosa besar yang keempat, dengki. Hasad, dengki. Tahu tak? Jangan dengki. Apa berarti dengki? Tak hendak nikmat yang diterima orang tu lekat pada dia, kekal pada dia. Dia hendak nikmat tu hilang pada orang lain tu dan dapat kepada dia, dapat balik kepada dia. Nah, orang lain tu dapat nikmat, dia tak hilang nikmat tu pada dia, dan hilang nikmat tu kembali kepada dia, melantun kepada dia. Itu namanya dengki. Tak redha dengan orang lain dapat nikmat. Ya. Tak redha dengan orang lain dapat apa saja, kenaikan pangkat dan sebagainya, pujian dan sebagainya, harta ataupun apa hiburan dan sebagainya. Itu namanya dengki. Ya, cakap Arabnya hasad, cakap Melajunya dengki. Tapi orang Melayu ada dua-dua, hasad, dengki, ya ke tak? Kerana ini 31 tahun jadi cikgu tau. Di antara pelajaran yang saya ngajar dulu ialah perkataan berkanda. Ya tak? Mana murid saya ni? Mana ada 2-3 orang murid saya sini? Budak saya ni. Badar mana? Tak datang malam ni. Itu murid saya tu. Saya yang ngajar dia tu, perkataan berkanda. Itu orang Melayu memang suka berkata. Cakap Melayu je ada perkataan berkanda, lain tak ada tau. Orang putih tak ada, Arab tak ada, Cina tak lah, saya berkata macam Cina, tapi tak ada perkataan berkanda, yang cakap Melayu je. Hasad, dengki. Lagi gelap, gelita. Lagi terang, benderang. Lagi gemuk, gedempur. Kurus, kering. Tinggi, lapai. Tak biasa yang Cikgu Zul. Dia ngajar bahasa Malaysia sekarang, ya. Dia masih ngajar lagi. Hasad, dengki. Ya. Dan sebagainya. Bijak, pandai. Kata berkata, ya. Cakap Melayu je. Kita Melayu satu kata hasad, dengki, ya. Tak apalah. Jadi hasad ni tak senang melihat orang lain dapat nikmat. Dia hendak nikmat terhilang dari orang itu dan melantun kepada dia. Dia hendakkan nikmat yang orang terima tu. Ya. Macam dia lantik sebagai apa, pengurusi masjid umpamanya. Dia tak kali dia dapat aku patutnya. Dia tak suka orang tu dapat jadi pengurusi masjid. Dia nak dia dapat jadi pengurusi tu. Itu hasad dengki tu. Siapa hasad dengki, dia mewarisi sifat iblis. Sebenarnya, kerana makhluk yang pertama hasad dengki ialah iblis. Ya. Dia lah yang paling dengki, dia tak suka. Sedangkan logik dia tak nak sujud pada Adam lah. Logik dia orang lama. Udahlah orang lama jadi tok guru malaikat tu. Nama apa hebat namanya? Azazil. Azza tu yang mulia. Zil tu yang mulia. Itu namanya Azazil. Bukan iblis namanya. Tapi bila dia engkar tunduk pada Adam, terus tukar jadi iblis, ya. Terus tukar namanya. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ingat ketika aku perintahkan semua malaikat-malaikat sujud kepada Adam, fasajadu, semua sujud illa iblis. Terus tukar nama jadi iblis. Berarti Azazil. Azazil itu yang mulia. Ya. Ya. Kenapa dia tak nak sujud? Aba wastakbar. Dia ingkar lagi, tak kabul.
Wa kana minal kafirin. Terus dia jadi kafir ya. Itu iblis ya. Siapa yang ada yang hasad dengki, mana dia sedang mewarisi sifat daripada iblis. Benar? Ya. Itu hasad dengki. Jadi jangan kita dengki. Patutnya kita bersyukur kalau sahabat kita dapat apa-apa nikmat. Kalau sahabat kita dapat apa-apa kemuliaan, dapat apa-apa pangkat, dapat apa-apa imbuhan dan sebagainya, jangan kita hasad, jangan kita dengki. Kalau tidak, dia jadi dosa besar. Jangan ada dosa besarnya. Apa kata Nabi? Al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul khatab. Jadi, al-hasadu, hasad dengki, ta'kulul hasanat, memakan segala kebaikan. Kama ta'kulun narul khatab, seperti mana api memakan kayu yang kering. Kayu yang kering lekat dengan api itu nak jadinya. Tuan-tuan dan puan, kayu tu kering. Siul dengan api, apa jadi bergaya tu? Ya Allah, tak yang lain bukan? Apa jadi bergaya tu? Bukan dari tembakau apa? Bentung, angoi. Macam itulah. Sekejap ke lama ada tembakunya? Angoinya sekejap ke lama angoinya. Kejap dia dah angoi. Begitulah. Hasad dengki itu memakan kebaikan seperti kayu api memakan kayu yang kering. Macam itulah. Kejap je habis hasad dengki itu. Jangan kita hasad dengkinya. Kita patutnya syukur sahabat kita dapat apa-apa yang buat. Syukur sahabat-sahabat kita dapat nikmat. Syukur sahabat-sahabat kita dapat kemuliaan. Syukur sahabat-sahabat kita dapat pingat, dapat pangkat dan sebagainya. Ini dah hasad dengki aja. Nak menjatuhkan dia aja. Dan sebagainya. Itu hasad dengki. Jangan ya dengki. Yang kelima takabur. Takabur ni balik bercerita tadi. Makhluk yang pertama takabur ya siapa? Iblis lah. Siapa takabur, dia mewarisi sifat iblis. Nah, dia jadi dapat pesaka dari iblis. Pakai apa? Pesakanya takabur. Nah, aba wastakbar. Dia ingkar lagi takabur. Wa kana minal kafirin. Terus jadi kafir. Kalau ikut sifat iblis. Sedangkan dialah yang pertama takabur. Sebelum dia takabur, dia mujuk. Itu akan terjadi datang. Dia mula-mula ujung tu heran diri. Dia merasakan diri dia terang, merasakan diri dia handal, merasakan diri dia baik, terbilang, special. Itu ujung namanya. Bila dibanding orang lain, ada di takabur. Ini dia dah bandingkan diri dia dengan Adam. Sedangkan Adam baru dijadikan oleh Allah Ta'ala. Adam tu senior ke junior. Tuan-tuan tak faham ke komputer ni? Ini cikgu pasal komputer tahu. Adam tu junior ke senior? Junior. Patutnya junior menghormati senior atau senior menghormati junior? Tuan-tuan, siapa patut hormat pada siapa? Junior menghormati senior ke senior menghormati junior? Senior, junior dan menghormati senior. Dan dia baru. Macam orang baru datang mengajar ni, dia lah patut hormat dengan orang yang lama-lama duduk mengajar ni je lah. Takkan orang dia baru datang, orang dah semua hormat ke dia. Orang makan kenal ke? Dia patut hormat apa, pengurusi masjid, hormat tu imam, hormat tu Bilal, hormat dia tuan kuasa masjid lah. Betul-betul lah. Ini tindak orang lain perlu hormat dia dulu. Mana maunya? Begitulah iblis. Dari segi logiknya, logik. Adam baru dijadikan. Iblis dah lama, sudah jadi tutup guru. Jadi apa? Tuan Syekh. Malaikat-malaikat berguru dengan dia. Dia jadi Syekh. Nama pun Azazil. Patutnya Adam tunduk pada dia ke atau dia tunduk pada Adam? Patutnya Adam dah tunduk pada dia. Kerana dia Adam baru dijadikan. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah ya. Ingat ketika aku perintah aku bagi tahu kepada malaikat-malaikat bahawa kami nak menjadikan khalifah di atas muka bumi ini. Malaikat berkata, heran malaikat itu. Macam mana kamu nak jadikan makhluk di atas muka bumi itu sedangkan dia kerjanya apa? Sentiasa
menumpahkan darah, nak membunuh saja. Sedangkan kami malaikat-malaikat sentiasa bertasbih kepada kamu, memuji-muji kamu. Apa jawab Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih tahu apa yang kamu tak tahu. Jadi itu dijadikan Adam. Bila jadi Adam, diperintahkan malaikat itu sujud pada Adam pula. Katanya Adam sujud pada malaikat. Tapi dia tak tahu. Betul ditanya pada Iblis, kenapa kamu tak nak sujud pada dia? Apa jawab dia? Ana khairum min, aku lebih baik darinya. Logik tak jawapan tu? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kamu jadikan aku dari api dan kamu jadikan dia daripada tanah. Logik tak logik? Siapa yang lebih berkuasa? Orang jadi dari api ke orang jadi dari tanah? Orang jadi dari api dia berkuasa lah. Api tu kuat, hebat. Api kena besi cair. Api kena kayu, untung kayu tu. Api kena badan manusia, api hancur badan manusia jadi debu. Tanah tempat apa? Tempat apa tanah? Apa tu tak tahu tanah? Apa buat? Tempat orang kencing. Tempat orang berak. Ya ke dah? Ada bangkangan. Tempat orang buang tai. Lagi apa? Tempat orang nanam mayat. Orang nanam bangkai. Itu tanah. Jadi mana lebih mulia? Api ke tanah? Api betul mulia. Tapi yang memerintah itu Allah. Perintah Allah tak boleh dipikir dengan logik. Dia bukan boleh kita fikir dengan logik. Apa yang Allah perintah buat, walaupun tak logik, buat juga. Maka kata Allah, aku lebih tahu apa yang kamu tak tahu. Itu dia. Itu yang apa? Yang kelima, tak kabur. Jangan sekali tak kabur. Karena yang mula-mula takbur ialah Iblis. Siapa takbur, dia mempusakai sifat Iblis. Alright, kalau dah bunyi cukup betul. Akan datang kita baca apa? Sifat yang keenam, iaitu mojok. Akan cerita bab Iblis itu, mojok ya. Okey, sekian dulu. Kita maaf dia. Kuat suaranya. Pasal dah dapat envelope ni? Ini dah dapat. Tak ada. Bila tegur orang ini ya. Kalau tak dapat tegur apa? Monyok balik kosong. Nyawa dah dah itu apa tu? Bukan kerana Allah tu ya. Jadi malam ni sihat lah ya. Kalau tak ada envelope pun saya nyongin juga, insyaAllah ya. Ada envelope, lagi kuat nyonginnya. Alright, sekian dulu. Sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? Has anybody got any objection? Tak ada bangkang. Setuju lagi lah. Setuju ke tak? Setuju, alhamdulillah ya. Begitu juga seterusnya, ada siapa-siapa nak tanya, ada masalah? Tak ada nak tanya? Alhamdulillah, bangga lah saya. Mengapa bangga? Mengapa bangga? Kerana murid-murid saya ni semua pandai belaka. Asal dia jual dapat, dia jual dapat. Mana cari? Hanya ada di kampung Gajah. Lain tempat tak ada kampung Gajah jawapan ya. Memang apa itulah tuan-tuan. Kalau semua dapat, maknanya murid-murid itu pandai belaka. Kalau seorang tak dapat, maknanya apa? Maknanya apa? Ustaznya tak reti ngajar. Dia murid tak ada salah juga. Salah ustaznya tu. Jadi itulah dia. Sekian dulu. Mudah-mudahan dapat ilmu yang memberi manfaat dan kita jangan ada sifat ni. Kerana ini dosa-dosa besar. Dosa itu katanya apa? Masuk neraka. Siapa nak? Masuk neraka. Neraka itu sebelah neraka. Selemah-lemah api neraka adalah 70 kali ganda lebih kuat daripada sekuat-kuat api dunia. Siapa lalu neraka? Tak ada siapa lalu neraka. Sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan. Aku maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.